Timbul soalan. Dah jawab soalan itu tadi, timbul persoalan. So, adakah minggu hadapan atau bulan 12 ni sepatutnya keputusan kes Zahid? Kesnya akan digugurkan, Is. Habislah, aku tahu kau orang mesti gugurkan kes ini. Alright. Yang pertama, kes Zahid sudah sampai ke peringkat akhir. Kalau dalam undang-undang, siapa belajar undang, siapa yang tahu perlembagaan, kuasa DPP, kuasa Attorney General, kuasa Peguam Negara, dia boleh gugurkan kes sebelum prima facie. Sebelum prima facie, dia ada kuasa untuk membatalkan kes tersebut. Sebelum prima facie. Selepas prima facie, maka tidak ada. Itu kena terus. Sekarang ini kes akal budi sudah lepas defense stage. Dah prima facie, didapati ada prima facie. Dia ada dua kes besar, satu akal budi, satu yang custom tu. Custom tu didapati tidak ada prima facie. Okey, itu tolak tepi. 40 kes. Yang ni 44 kalau tak silap, ada prima facie, didapati sudah ada prima facie, ada kes. Zahid sudah diminta membela diri, sudah pun membela diri, sekarang ini tunggu keputusan. Sepatutnya bulan 11 tapi mungkin ditunda bulan 12. Macam kes saya jugalah. Sepatutnya bulan 11 hari tu tapi sebab mungkin pilihan raya ditunda. Saya pun tak tahu tarikh kes saya bila sebutan dia. Tetapi sekarang ini dia dah pergi ke tempoh bulan 12 ni. So boleh ke nak jatuhkan nak dibuang kes tu? Tak boleh. So sekarang ni terpulang kepada hakim. Terpulang kepada hakim nak menentukan bersalah atau tidak. So katakanlah bersalah. So Zahid ada 2 kali peluang untuk merayu. So kalau bersalah jatuhlah. Maka gugurlah dia sebagai ahli parlimen dan timbalan Perdana Menteri. Tak juga. Sebab menurut perlembagaan, kalaupun dia didapati bersalah, kalau dia merayu dalam tempoh 14 hari, maka tidak gugur dia sebagai seorang ahli parlimen. Apatah lagi jawatan-jawatan yang dipegang oleh beliau. Okey, so dia ada 2 kali rayuan. Lebih kurang mungkin 2 ke 4 tahun lah kes itu akan berlangsung nanti. Mungkin how quick kita tak pasti. Katakanlah dia didapati tidak bersalah. So, Peguam Negara ada pendakwa raya ada 2 kali proses rayuan untuk nak teruskan kes tersebut. So terpulanglah kalau pendakwa raya nak teruskan, dia boleh teruskan. Kalau pendakwa raya tak nak teruskan pun, itu tak ada isu. Itu adalah terpulang kepada budi bicara pendakwa raya. Okey, faham? So daripada segi menjatuhkan kluster-kluster mahkamah ni tak ada. Lim Guan Eng, kes terowong masih diteruskan. Syed Saddiq sekarang ini defense stage. Tak boleh dah nak tarik dah. Tak boleh nak tarik kes tersebut. Diteruskan. So either way, kes-kes itu sedang diteruskan. Sebab itu Pakatan Harapan dah menunaikan janji. Mereka tidak berada di dalam kabinet. Tapi UMNO, itu saya kata tadi, ini kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan Anwar Ibrahim. Bukan kerajaan Pakatan Harapan. UMNO ni nak letak siapa tu pulang kepada dia. Itu mereka. Kuota dah dibagi, berapa kerusi kepada mereka, dia yang tentukan. So kalau nak salah, jangan salahkan Anwar Ibrahim, salahkan UMNO. Kalau nak salahkanlah. Tetapi kita kata sekarang ini kerajaan yang ada, kita dalam Pakatan Harapan fikir satu je, nak move forward. Kita nak move forward. Rakyat ni dah fikir ni. Kita dah 10 hari tak ada kabinet, dah kena wujudkan kabinet, suka atau tidak. Ada orang ada kena fikir benda tu. Now, ada satu lagi timbul satu isu tuan-tuan. Isu dia adalah, kita kata DAP tadi kita dah jawab. DAP hanya ada 14%. Tak boleh dia orang nak main isu itu. Oh, bukan Islam. Tak ada. 71% bukan Islam di dalam Islam di dalam kabinet. Bukannya bukan Islam. So kita ada komposisi Muslim dan non-Muslim. Macam negara kita juga. Dia ada wanita, dia ada lelaki. Macam negara kita juga. Kerajaan sebelum ni, majoriti dia lelaki. Kerajaan majoriti dia Islam Melayu. Islam Melayu tu. Hanya sedikit saja yang bukan Islam dan bukan Melayu. Sekarang kita ada pelbagai latar belakang di dalam kerajaan tersebut. Now, bagaimana kerajaan ini boleh ditumbangkan, tuan-tuan? Dia ada 2, saya sebut itu. Kerajaan boleh ditumbangkan dengan 2 cara. Yang pertama, undi percaya. Pada 19 hari bulan ini, undi percaya. Nah, undi percaya ini kalau sekiranya mereka mengatakan tak percaya. Dia undi percaya macam ni. Pertama sekali, speaker akan ditukar lah. Dia akan ada undian kepada speaker. Itu dalam aturan mesyuarat. So, mula-mula dia akan buat siapa nak jadi speaker dahulu. So, panggil seorang speaker. Suggest nama. Kalau hanya ada 1 nama, maka dia jadi speaker lah. Tapi kalau ada 2 atau lebih nama, maka undian hendaklah dilakukan. So bila undian dilakukan, so dia pun jadi speaker. So the first thing order adalah beliau akan memanggil aturan pertama, iaitu undi percaya. So dia akan kata bahawa ini kita buat undi percaya. So kena
angkat tangan. So, dia ada dua kaedah undi percaya macam juga speaker tadi. Satu kaedah tulis. Satu kaedah angkat tangan. So, dalam hal ini, angkat tangan. Dia tak boleh tulis. Sebab kita nak tengok siapa sokong, siapa tak sokong. So, komposisi dah ada. Kerajaan pembangkang semua dah ada. So, mereka angkat tangan. So, adakah mereka dikira letak jawatan kalau melompat parti kalau mereka tak sokong? Contohlah, dalam UMNO, ada yang tak sokong, ada yang tak angkat tangan. Tidak dikira lompat parti. Okay, nak menyokong mana-mana, terpulang kepada mereka. Tidak dikira lompat parti. Cuma diambil tindakan, itu cerita lain. Tapi tidak dikira lompat parti. So, bet pertama bagi Perikatan Nasional adalah Anwar akan kalah dan pertama ini. So, sekarang ini, UMNO dah dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sarawak pertama kali dalam sejarah Malaysia sejak pembentukan Malaysia 1963, rakyat Sarawak diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang kerajaan sebelum ini tak boleh buat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lakukannya. Dan ini ada dalam manifesto. Pakatan Harapan. Siapa yang rajin baca, jumpalah. Bahawa kita akan angkat seorang daripada Sabah atau Sarawak untuk jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab GPS paling banyak, kita angkat dia. Saya nak bagi tahu contoh terbaik, tuan-tuan, apa dia? Pada waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa itu Muhyiddin Yassin kononnya dia bijak, dia tak nak kluster mahkamah. Dia lantik orang yang tak ada kluster mahkamah. Apa yang berlaku? Tak sampai pun 2 tahun kerajaan itu, mungkin 2 tahun lebih sikit. Tak sampai pun, atau lebih sikit daripada 2 tahun, kerajaan tumbang. Kita kembali kepada Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri. Datang pula keluarga Malaysia, buat kabinet baru. Rakyat nak fikir makan apa? Sedangkan kita dilihat dalam politik ni, tok tarik sana, ambil jawatan sini, letak jawatan sana, bubar sini, gugur sana, cailang orang sini. Itu yang rakyat nampak. So, rakyat mula hilang keyakinan kepada ahli-ahli politik. Sebab semua dikatakan cuba hanya nak merampas kuasa. Hanya nak berkuasa. Itu yang mereka nampak. Mereka bukan orang politik. Tuan-tuan yang majoriti menonton saya ni bukan orang politik. Jadi tuan-tuan pada pandangan pada masa itu nampak orang politik ni semua nak kuasa. Jatuhkan Pakatan Harapan, naik Muhyiddin Yassin. Jatuhkan Muhyiddin Yassin, naik Ismail Sabri. Jatuh Ismail Sabri, buat pilihan raya. Even Ismail Sabri pun sebenarnya dijatuhkan. Sepatutnya Ismail Sabri ada satu lagi term sehingga Mei 2023. Tetapi Zahid bagi arahan supaya diadakan pilihan raya awal. Sama juga dengan kerajaan Muhyiddin Yassin. Yang menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin adalah Zahid Hamidi. Suka atau tidak, itu hakikat. Kerana apa? Dia presiden parti. Suka atau tidak, tuan-tuan, saya kata, manusia ni ada ego dia. Dia ada ego dia. Dia presiden parti. Yelah, kluster mahkamah itu satu hal. Tetapi dia tak ada jawatan pun. Tak payahlah cerita jawatan Timbalan Perdana Menteri. Menteri pun dia tak ada. Presiden parti. Ego dia ada kat situ. Oh, kau nak tunjuk dia pun tarik sokongan. Now, tuan-tuan, kalau katalah sekiranya kita kata, kalau kita sekiranya tak bagilah pada Zahid, kita bagilah orang kata Tok Mat. Tok Mat ni orang setia kepada Zahid Hamidi. Kalau dia tak nak terima, kita nak bagi kat siapa? Nak angkat KJ. Itu lagilah satu hal. Tiba-tiba dia tarik sokongan. Siapa nak sokong kita? Saya kata tadi kan, GPS akan follow di mana UMNO pergi. UMNO tarik, dia akan tarik. Saya kata siapa-siapa saja, even Perikatan Nasional pun, kalau nak bentuk kerajaan, dia kena pergi jumpa dengan Zahid. Dia kena ambil Zahid dan kena jadikan Zahid sekurang-kurangnya sebahagian daripada kabinet mereka. Dia tak boleh main sembang, tuan-tuan. Oh, ini kluster mahkamah. Now, isu dia macam mana? Yang penting, Pakatan Harapan letak tak kluster mahkamah? So far tak ada. Siapa kluster mahkamah yang ada kes? Syed Saddiq, tidak diletakkan sebarang jawatan. Lim Guan Eng, tidak diletakkan sebarang jawatan. Ni dua pemimpin tertinggi. Syed Saddiq dikatakan dia sendiri tolak lah. Sebab dia kata tunggu habis kes. I salute kalau betul. Lim Guan Eng pun kata tak nak sebarang jawatan. Even Gobind Singh pun tolak jawatan. Bukan sebab dia ada kes lah. Tapi dia nak fokus sebagai ahli parlimen. Poinnya adalah Pakatan Harapan dah tunaikan janji. Selain daripada itu, it's beyond Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak menguasai UMNO Barisan Nasional. Itu mereka. Kalau nak marah UMNO Barisan Nasional, kita tak boleh kata apa.